Pasukan penguasa ditempatkan di RNR. Siasat program di masjid atas nama parti politik. Assalamualaikum, bersama dengan saya Muhammad Akhtar Haji Hamzah dan saya Nur Mazalina Muhammad Nur. Jabatan Agama Islam Perak diarah melakukan siasatan lengkap berhubung 3 program di masjid negeri itu yang dianjurkan menggunakan nama politik. Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah menitahkan laporan berkenaan dipersembahkan kepada baginda. Beliau juga memberi perkenan agar pengerusi jawatankuasa masjid dan surau yang membenarkan premis mereka digunakan untuk program parti politik digantung tugas sementara siasatan ke atas mereka dijalankan. Cadangan penggantungan tugas itu dibuat Pengarah Jabatan Agama Islam Negeri Perak Jaib, Datuk Muhammad Yusof Husin. Menurut kenyataan media yang dikeluarkan oleh Pejabat Sultan Perak, Datuk Pengelola Bijaya Diraja kepada Sultan Perak, Kolonel Datuk Abdul Rahim Muhammad Nur, ceramah berkenaan diadakan di Masjid Al-Khairiyah, Kampung Banjar Hilir, Teluk Intan pada 21 Mei. Manakala 2 lagi ceramah ialah di Surau Al-Ittihad, Kampung Temyang di sini pada 24 Mei serta program atas nama parti politik yang dilangsungkan di Surau Diri Jumaat Al-Taufikiyah, Taman Klebang Jaya, Cemor pada 22 Mei. Baginda juga tidak membenarkan sebarang program dianjurkan atas nama parti politik dalam bangunan dan kawasan masjid atau surau di seluruh negeri itu. Malah penceramah yang dijemput perlu mendapatkan tauliah berceramah daripada Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak. Tegasnya, perbuatan sedemikian akan menjejas peranan masjid dan surau sebagai rumah ibadah yang menyatukan ummah. Sesulan daripada itu, baginda menitahkan 6 pemimpin parti politik di negeri itu menghadap di Istana Iskandariah Kuala Kansar petang semalam. Mereka ialah Pengerusi Bersatu Perak Datuk Seri Ahmad Faizal Datuk Azumu, Penasihat DAP Perak Datuk Ngeko Ham, Pengerusi Amanah Perak Asmuni Awi, Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Perak Datuk Saarani Muhammad, Pesuruh Jaya PAS Negeri Razman Zakaria dan Pengerusi PKR Negeri Farhash Wafa Salvador Rizal Mubarak. Dan tempoh siasatan, baginda turut berkenan jawatan pengerusi jawatan kuasa masjid dan surau diserahkan kepada pegawai takbir agama daerah. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad menzahirkan ucapan tahniah kepada rakan sejawatannya dari India, Narendra Modi, atas kemenangan besar pada pilihan raya negara itu. Ya, dalam entry terbaru di Twitternya, Tun Dr. Mahathir juga berharap hubungan dua hala Kuala Lumpur-New Delhi akan terus diperkukuh dalam pelbagai bidang, terutamanya perdagangan dan pelaburan, selain meneroka bidang-bidang baru yang berpotensi untuk manfaat bersama. Data rasmi Suruhanjaya Pilihan Raya India menunjukkan Parti Nasionalis Hindu Modi, Bharatiya Janata Parti BJP mendahului 298 kerusi daripada 542 kerusi yang dipertandingkan. Jumlah itu lebih tinggi berbanding 282 kerusi yang dimenanginya pada 2014. Dalam perkembangan lain, Tun Dr. Mahathir dan isteri Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali hari ini mengunjungi Kompleks Perniagaan Pekan Rabu Alostar, Kedah. Ya, memang sudah menjadi kelaziman beliau untuk berkunjung ke kompleks ini setiap kali menjelang Ramadan. Tun Dr. Mahathir bersama isteri meluangkan masa kira-kira 30 minit di Pekan Rabu meninjau pelbagai jenis kelengkapan persiapan raya yang dijual termasuk kuih-muih tradisional. Turut serta Menteri Besar Perak, Datuk Seri Ahmad Faizal Datuk Azumu. Seperti biasa, Tun Dr. Mahathir turut singgah ke kedai pembuat dan pembekal songkok gaya Tun bagi mendapatkan songkok, capal dan butang baju yang ditempah. Songkok setinggi 4 inci itu dibuat khas dan ditempah khas oleh Perdana Menteri setiap kali menjelang Aidilfitri.
Songkok yang saya buat untuk tun tu, yang sejenamakan style tun tu, ciri-ciri dia tu, songkok tu dia boleh lipat satu, and then dia ringan sehingga pada songkok yang lain lah. Yang ketiga tu dia tak mengecut. Dia tak mengecut. Songkok biasa tu bila kena panas dia kecut, dia boleh shrink. Tapi hal ni tak. Dan juga dia punya jahitan dalam tu halus sikit. Itu 4 ciri ada songkok style tun tu. Memang dari dulu 4 ciri memang ada. 4 ciri tu memang ada. Songkok gaya tun ini juga dijual eksklusif disertakan tanda tangan tun dan dijual pada harga RM150. Memandangkan sambutan yang menggalakkan daripada pelanggan sejak tahun lalu, Sardi akan berkolaborasi dengan sebuah syarikat tempatan untuk meluaskan lagi pasaran songkok berkenaan. Reka bentuk yang telah dipatenkan ini dijangka akan menembusi pasaran luar negara tahun depan menjelang wawasan 2020 yang diinspirasikan negarawan tersohor ini. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan menempatkan pasukan penguatkuasaan di kawasan rehat dan rawat RNR dan hentian sebelah sepanjang UPS bersepadu sempena Aidilfitri. Ya, demikian menurut Menteri Pengangkutan Anthony Loke Siu Fook ketika melancarkan UPS bersepadu dan kempen keselamatan jalan raya sempena Hari Raya Aidilfitri Peringkat Kebangsaan 2019 di Nilai Negeri Sembilan. Menurut Loke, pasukan berkenaan akan menjalankan pemeriksaan secara rawak terhadap pengguna jalan raya dalam usaha mengurangkan kadar kemalangan jalan raya. Turut hadir Ketua Setiausaha Kementerian Datuk Muhammad Khairul Adib Abdul Rahman, Ketua Polis Negara Datuk Seri Abdul Hamid Badur dan Ketua Pengarah Jabatan Keselamatan Jalan Raya Malaysia JKJR Datuk Rosli Isa. Tambahnya, bagi mengurangkan kadar kemalangan di negara ini pada musim perayaan, pengguna jalan raya khususnya yang tidak memandu dan menunggang boleh melaporkan kesalahan yang dilakukan individu kepada JPJ. Loke turut menjelaskan saman yang dikeluarkan agensi penguatkuasa bukan bertujuan menghukum, sebaliknya mahu memberi kesedaran kepada pengguna supaya mengikut peraturan dan mengutamakan keselamatan. Kempen serupa sempena Tahun Baharu Cina baru-baru ini menyaksikan angka kemalangan berkurangan daripada 21,041 pada tahun lepas kepada 20,829 kemalangan pada tahun ini. Untuk tempoh yang sama juga sejumlah 197 kematian dicatatkan berbanding 208 kematian pada tahun 2018. Pada majlis sama, Loke memaklumkan perintah larangan untuk semua kenderaan berat berada di atas jalan raya akan berkuat kuasa pada 1, 2, 3 Jun serta 8 dan 9 Jun ini. Berat-berat semasa ataupun musim perayaan ini, kita ada hari-hari yang tertentu, ada sekatan ke atas kenderaan berat, di mana kita tidak membenarkan kenderaan berat berada di atas jalan raya, kecuali ada sedikit pengecualian kepada 2-3 kategori yang di mana kita lihat adalah projek-projek nasional yang strategik, yang penting, yang kita tak boleh berhentikan projek itu untuk satu hari pun. Pihaknya juga dalam proses menambah baik sistem penguatkuasaan dengan menggunakan teknologi baru yang lebih efisien dan efektif. Kerajaan perlu memfokuskan 3 perkara membabitkan kos sara hidup rakyat selepas tahun kedua Pakatan Harapan PH mentadbir negara. Pengerusi Majlis Penasihat Kerajaan Tun Daim Zainuddin berkata tumpuan wajar diberikan terhadap membina lebih banyak rumah mampu milik, mengurangkan harga barang selain menurunkan harga tol. Ia juga perlu dilihat sebagai fokus permulaan kerajaan untuk mengotakkan janji sebelum ini keutamaan diberikan dalam menyelesaikan masalah negara. Beliau ditemui media selepas melawat Koperasi Keluarga Haji Zabir Kelantan Berhad Koza di Jalan Kueng Hitam Machang. Terdahulu, Tun Daim turut meluangkan masa kira-kira 1 jam untuk melawat jeti pendaratan ikan di Tok Bali, Pasir Putih. Sementara itu, ketika ditanya tuntutan royalti minyak Kerajaan Kelantan terhadap Kerajaan Pusat, Tun Daim berharap ia dapat diselesaikan dengan cara baik. Kaedah dan cara penyelesaiannya terserah kepada Kerajaan Pusat. Pertumbuhan ekonomi negara diunjur berada pada 4.5% untuk keseluruhan tahun ini walaupun prestasi pada separuh tahun pertama sederhana. Ketua Pakar Ekonomi Bank Islam Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid menjangkakan prestasi ekonomi pada separuh tahun kedua ini akan meningkat pada kadar 4.7% didorong pelbagai inisiatif yang bakal dilaksana kerajaan.
Pihak kerajaan juga telah mengumumkan pelaksanaan projek mega seperti ECRL dan Bandar Malaysia, dan buat masa ini kita pun sedia maklum masih lagi berlaku proses untuk pemberian kontrak dan sebagainya. Berkemungkinan pelaksanaannya mungkin berlaku pada second half ataupun separuh tahun yang 2019 yang kedua ni lah. Jadi dengan faktor-faktor itu, pihak Bank Islam melihat pertumbuhan ekonomi pada separuh tahun yang kedua ni sepatutnya lebih baiklah pada separuh tahun yang pertama. Menurutnya lagi, tindakan Bank Negara Malaysia menurunkan kadar dasar semalaman OPR sebanyak 25 mata asas kepada 3% juga membantu menjana pertumbuhan ekonomi lebih baik. Kenapa OPR ini diturunkan? Ialah untuk membantu ataupun merancangkan pertumbuhan ekonomi. Seperti yang disebutkan tadi, bila OPR diturunkan, satu kos dana ataupun kos pinjaman akan menjadi lebih kompetitif. Jadi bila para pinjam ataupun para penghutang yang mempunyai kadar pinjaman yang variable, maksudnya pinjaman yang berubah, bila turunnya OPR tu, secara langsungnya base rate tadi tu akan diturunkan. Bila diturunkan, secara langsung juga komitmen bulanan tu untuk tempoh yang berkenaan tu akan diturunkan sedikit. Beliau bercakap kepada RTM bagi mengulas prestasi ekonomi negara untuk tahun ini. Golongan wanita dan belia khususnya di 28 daerah termiskin seluruh negara bakal menjadi fokus Kementerian Pembangunan Luar Bandar dalam usaha meningkatkan pendapatan penduduk. Menterinya Datuk Seri Rina Harun berkata program Desa Harapan antara platform untuk membangunkan kampung dan menaik taraf masyarakat luar bandar. Untuk kita congkil bakat-bakat anak-anak kita ini. Asmani dan juga Kopil ya. Jadi hari ini membaca tetapi kita kena tahu maksud ayat yang kita fokuskan juga kepada golongan wanita dan juga belia bersama dengan agensi-agensi bukan sahaja di pihak kementerian tapi agensi-agensi di bawah kementerian sendiri. Kita ada MARA, kita ada KEMAS ya, yang mengadakan berbagai program untuk meningkatkan pendapatan mereka. So ini yang kita fokuskan, dan bukan sahaja daripada segi infranya tapi juga dari segi meningkatkan ekonomi mereka. Bagaimanapun, tambah Datuk Seri Rina, setiap program yang dijalankan kementerian disesuaikan mengikut profil kampung dan masyarakat setempat. Terdahulu beliau menghadiri program penutup khatam Al-Quran Perdana Remaja PPR Laksmana, Kuala Lumpur. Dua kapal perang terbesar dari negara matahari terbit milik Angkatan Pertahanan Maritim Jepun GMSDF berlabuh di Pelabuhan Kelang. Lawatan 4 hari ini diketuai Laksamana Muda Hiroshi Igawa. Ketibaan delegasi disambut Timbalan Panglima Tentera Laut Diraja Malaysia Datuk Khairul Anwar Yahya di Terminal Bolstead Cruise Centre, Pulau Indah. Kapal JS Izumo singgah di negara ini selepas tamatnya latihan keselamatan maritim keempat yang berakhir di Singapura minggu lalu. Kapal seberat 19,980 tan dan sepanjang 248 meter ini merupakan kapal terbesar milik GMSDF. Manakala JS Marusame pula seberat 4,550 tan dan sepanjang 151 meter. Kira-kira 600 anak kapal dan pegawai mengendalikan kedua-dua kapal ini. Sementara itu, dalam sidang media, Timbalan Panglima Datuk Khairul Anwar berkata kehadiran buat pertama kalinya kedua kapal ini diharap dapat memperkukuhkan lagi hubungan diplomasi pertahanan antara kedua-dua pihak dalam hal keselamatan maritim. First-hand info on how the Japan Self-Maritime Force conduct the HDR operation, which they are so familiar with. Dalam pada itu, Laksamana Muda Hiroshi Igawa berkata Jepun berminat untuk meningkatkan kerjasama antara negara Indo-Pasifik mengenai keselamatan, pencegahan jenayah dan bantuan kemanusiaan serta bencana. Dalam usaha mempromosikan persefahaman antara kaum dan budaya, Jawatan Kuasa Joint Wesak Celebration telah menganjurkan satu program Salam Ukhuwah Wesak Harmoni 2019 yang mengumpulkan seramai lebih 700 orang terdiri daripada pelbagai agama dan kaum. Ya, keunikan program yang menggabungkan perayaan Wesak dan berbuka puasa ini merupakan program kali kedua anjuran JWCC dengan kerjasama Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional. Menurut Ketua Pengarah
Pengarah Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional, Datuk Baharin Idris, terdapat beberapa elemen yang perlu diamalkan bagi mencapai perpaduan antara kaum. Iaitu yang pertamanya kita mengamalkan semangat perkongsian hidup di bawah sebuah negara yang berbagai kaum, berbagai agama. Yang keduanya ialah kita mengamalkan elemen respect, hormat menghormati antara satu sama lain. Jadi melalui pemahaman agama-agama yang berbeza. Ketiganya ialah kita berharap supaya ada elemen menghargai, appreciate, menghargai perbezaan agama yang menjadi kekuatan kepada masyarakat kita di Malaysia. Jadi perbezaan itu sebenarnya bukan memisahkan. Perbezaan itu patutnya menjadi sesuatu yang dihargai. Dan yang akhirnya saya sebut tentang respect yang perlu ada di kalangan masyarakat kita. Bahawa yang paling penting ialah bahawa kita nak meneruskan dengan sikap toleransi ya, antara kaum. Kita nak memastikan bahawa kita dapat menggunakan majlis pada malam ini sebagai satu majlis yang boleh memupuk persefahaman dan juga kehormatan antara kaum dan antara agama. Rata-rata tetamu pada majlis itu berpendapat program seperti ini amat wajar diteruskan demi meningkatkan toleransi sesama bangsa. Jadi kita semua berkumpul sekali dan meraihkan dengan sembahyang, makanan semua. Tapi kali ini beza sikit sebab ini jatuh dalam bulan puasa. Jadi dalam bulan puasa ini kita fikir lebih baiklah, bagus kalau kita boleh kumpul sekali. Ya, dalam perayaan lain pun kita jemput agama lain. Ini kali yang pertama azan didengar dalam dewan ini. Saya rasa perlu diteruskan lagi kerana ia tidak lari daripada syariat Islam, kerana ia adalah selaras dengan syariat Islam, kerana Islam sangat mengalukan untuk mempromosikan keharmonian antara agama. Itu adalah antara salah satu maqasid yang dianjurkan oleh Islam. Yang saya paling sangat puji dan sangat respect bagi pihak tuan rumah sendiri, pihak Buddhis, kerana mereka sangat mengalukan kata Muslim friendly environment. Di samping itu, golongan asnaf seramai 50 orang terdiri daripada pelbagai bangsa di sekitar Lembah Kelang turut menerima sumbangan berupa wang tunai dan barang keperluan pada majlis itu. Bantuan isi minyak percuma diberikan kepada penghantar makanan bermotosikal bertujuan membantu golongan berpendapatan rendah. Program kali pertama seumpamanya ini hasil idea ahli Parlimen Kepong, Lim Lip Eng, yang diadakan di stesen minyak Caltex Kepong. Menurut beliau, bantuan berkenaan bagi meningkatkan semangat kerja golongan B40 selain meringankan beban mereka. Sambutan ini pertama kali saya buat. Sambutan sungguh baik. Mungkin mesej ini belum cukup luas. Ramai pun belum tahu. Tapi every 5 minutes ada satu motosikal. Jadi saya rasa ini cukup menggerakkan, respon yang positif. Dan kalau diizinkan, saya akan cuba membuat program-program sebegini membantu golongan B40 yang lain jenis. Bukan saja isi minyak percuma, mungkin lain program. Program tersebut bermula pada 12.30 hari sehingga pukul 5 petang. Pemimpin masyarakat atau sesiapa sahaja dalam pentadbiran kerajaan negeri diingatkan untuk mengelak dari bersekongkol dengan sindiket pemberian kad pengenalan terhadap pendatang asing tanpa izin parti di Sabah. Peringatan itu tegas Menteri Pembangunan Infrastruktur Sabah, Datuk Peter Anthony, berdasarkan keputusan kerajaan negeri untuk memecat serta-merta mereka yang berbuat demikian. Pada masa sama, beliau mahu pemimpin peringkat akar umbi melaporkan kepada pihak berkuasa jika wujud dalang atau sindiket terbabit di kawasan masing-masing.
Sama ada ketua kampung, MPKK, ketua daerah, unit perancang ekonomi dan mana-mana saja yang terlibat di dalam bersekongkol berkaitan dengan IC akan kita ambil tindakan dengan segera nih. Termasuk pemecatan kepada mereka sekiranya mereka terlibat. Beliau menyatakan demikian pada Majlis Perasmian Pesta Keamatan Peringkat Daerah Nabawan Pensiangan di Dewan Serbaguna Majlis Daerah Nabawan. Datuk Peter yang juga Naib Presiden Parti Warisan Sabah menegaskan tuduhan terhadap kerajaan negeri berkenaan isu tersebut adalah tidak benar. Ini kerana kerajaan negeri tidak mempunyai kuasa untuk melulus dan mengeluarkan kad pengenalan dan dokumen kelahiran kepada parti. Sebaliknya, perkara itu adalah di bawah bidang kuasa Kementerian Dalam Negeri. Mayat dua lelaki yang ditemui terapung di dua lokasi berasingan di Batu Pahat dan Pontian, Johor pagi tadi disahkan mayat nelayan hilang di perairan Pulau Pisang, Pontian sejak Khamis lalu. Perkara ini disahkan keluarga kedua-dua mangsa selepas pengecaman dibuat. Susulan itu, operasi SAR ditamatkan 12.30 tengah hari tadi. Mayat pertama Muhammad Khair Ismail, 37 tahun, ditemui terapung kira-kira 1 Batu Nautika Barat Daya Tanjung Labuh, Batu Pahat oleh pasukan mencari dan menyelamat. Mayat kedua Yusni Yusof, 40 tahun, ditemui nelayan tempatan kira-kira 1 Batu Nautika Barat Daya Sungai Tampuk Benut. Pengarah Maritim Johor Laksamana Pertama Maritim Aminuddin Abdul Rashid berkata mayat pertama dibawa ke Hospital Batu Pahat manakala mayat kedua dibawa ke Hospital Pontian. Kedua-duanya tidak pulang ke rumah selepas turun ke laut dan barangan peribadi salah seorang mangsa ditemui dalam kotak ikan di atas sebuah kapal dagang rosak yang bersauh di perairan Pulau Pisang. Hidup perlukan perubahan. Ia bermula dari diri sendiri yang mengubah masa depan. Lakukan aktiviti fizikal. Aktifkan diri anda. Bola sepak Liga Super 2019, kejutan berlaku di Ipoh apabila tuan rumah Bos Gaurus gagal mencatat kemenangan tewas 2-3 di tangan Melaka United. Ya, selain PKNS FC turut cemerlang menang selesa 3-0 menewaskan PJ City FC. Walaupun terlebih dahulu menjaringkan gol pada minit ke-18 melalui Brandon Gunn untuk mendahului, namun Melaka bangkit 5 minit selepas itu untuk menyamakan kedudukan 1-1. Seminit memasuki babak kedua, Patrick Rachel meletakkan Melaka United 2-1 di depan. Tetapi Perak kembali lega apabila J. Partiban menyamakan kedudukan 2-2. Patrick akhirnya memberi jaringan kemenangan buat Melaka United pada minit ke-74 hasil kesilapan penjaga gol Khairul Amri Salahuddin. Tamat perlawanan, Perak 2, Melaka United 3. Di babak pertama, pertemuan PKNS FC dan PJ City FC dilihat seimbang apabila kedua-dua pasukan gagal menjaringkan sebarang gol. Tetapi memasuki babak kedua, segalanya berubah buat PJ City FC. PKNS FC berjaya menghasilkan 3 jaringan melalui Gabriel Miguel Oliveira minit ke-50, Kepah Sherman minit ke-53 dan minit ke-73 untuk mencatat kemenangan 3-0. Selepas mencatat 3 mata di Ipoh, Melaka United menerima kabar sedih apabila salah seorang pemainnya terlibat dalam kemalangan. Persatuan Bola Sepak Melaka Musa mendoakan pemain pertahanan Melaka United Muhammad Faizal Muhammad agar segera pulih daripada kecederaan parah yang dialami selepas terlibat dengan kemalangan di lebuh raya Pantai Timur LPT dekat Jabur, Pahang awal pagi tadi. Kenyataan rasmi Facebook Musa, kemalangan berlaku ketika beliau dalam perjalanan pulang ke Terengganu selepas perlawanan Liga Super 2019 antara Perak dan Melaka United di Stadium Perak Ipoh malam tadi.
Pada perlawanan itu, Faizal antara pemain yang disenaraikan di bangku simpanan skuad Hang Tuah namun tidak diturunkan. Melaka United berdoa agar beliau segera pulih daripada kecederaan untuk kembali membantu pasukan mengharungi perlawanan-perlawanan akan datang. Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM melalui satu inisiatif baharu melancarkan buat julung kalinya Liga Premier Futsal Malaysia MPFL. Ya, melibatkan 9 buah negeri di Malaysia. Presiden FAM Datuk Hamidin Mohamad Amin percaya MPFL mampu melahirkan lebih ramai lagi generasi-generasi muda khususnya dalam sukan futsal selain mampu mewakili Malaysia untuk kejohanan peringkat antarabangsa. Saya cukup yakin Liga Futsal ni akan berkembang dalam masa terdekat kerana kita telah dihubungi dengan pihak-pihak tertentu untuk menaja Liga ni dalam proses. Dan selepas ni kemungkinan di masa akan datang pihak jawatankuasa pun memang inginkan pemain luar negara bermain juga. Beliau ditemui di sidang media Majlis Pelancaran Trofi MPFL di Hotel Hilton, Kuala Lumpur. Selain itu, Datuk Hamidin turut menegaskan penubuhan MPFL ini merupakan cabaran baharu buat FAM untuk meletakkan Liga Futsal setaraf dengan Liga Bola Sepak yang sedia ada di Malaysia. Menyajikan format yang lebih kompetitif diharap mewujudkan kualiti permainan yang berdaya saing. MPFL bakal disertai 9 buah pasukan iaitu Perak, Selangor, Pahang, Terengganu, Melaka, Kuala Lumpur, KLCT, Kedah dan Pulau Pinang. Liga Premier Futsal Malaysia dijadual bermula pada 22 Jun 2019. Misi meraih kemenangan pertama gagal diterjemahkan skuad rugby Malaysia apabila sekali lagi tumpas kepada Korea Selatan 38-16 dalam perlawanan kedua kejohanan rugby Asia RC 2019 malam. Kira-kira 5,000 penyokong setia di Stadium Nasional Bukit Jalil menyuntik semangat skuad Bunga Raya sekaligus dapat mengecilkan jurang mata berbanding di Incheon minggu lalu dengan tewas 52-14. Antara penyumbang mata buat pasukan negara adalah Muhammad Fairuz Abdul Rahman yang menyempurnakan sepakan penalti pada minit ke-25, 36 dan 52 serta conversion dan satu try daripada Amirul Mukminin Amizan. Namun kekalahan kedua ini tampak sukar buat anak-anak buah Bradley Moni Maika untuk kekal dalam division ini yang kini sudah hampir ke zon penyingkiran. Menanti hibiscus selepas ini ialah pasukan Hong Kong yang kini berada di ranking ke-25 dunia dan kedua Asia, lebih baik daripada Korea Selatan. 3 anak Malaysia yang mengembara dengan berbasikal selama 13 bulan meliputi jarak 16,000 kilometer dengan merentasi 13 negara akhirnya berjaya tiba di tanah air hari ini. Ya, Muhammad Amir Arsad dari Batu Pahat, Johor, Muhammad Faizul Abdul Malik dari Kuala Lumpur dan Muhammad Azmir Faik Muhammad Rusli dari Baling, Kedah tiba di Kompleks Kastam, Imigresen dan Kuarantin Padang Besar Perlis kira-kira pukul 9 pagi tadi. Ketibaan Vira negara itu disambut Pengerusi Jawatankuasa Pendidikan, Sumber Manusia, Sains dan Teknologi Negeri Johor Aminul Huda Hassan, ibu bapa serta rakan baik para pengembara berkenaan. Menceritakan pengalaman, ketiga-tiga mereka amat bersyukur dan merasa cukup bertuah dapat melengkapkan misi di samping menimba pelbagai kenangan pahit manis sepanjang perjalanan yang diharungi. Paling suka sekali bila tiba musim sejuk lah, musim winter, di mana paling kritikal sekali cuaca sejuk sangat melampau. Lepas tu kami ada masalah sikit untuk mencari tempat tinggal lah. Itu paling utama sekali lah. Bagi saya nak kata winter tu saya suka winter, tapi untuk berada di luar dalam jangka masa yang lama bukan satu perkara yang menyeronokkan. Kemudian bagi saya yang sukar ialah macam mana kita nak mengawal mental dan emosi kita, fikiran untuk kita pergi jauh tahap ni. Kami bertiga pernah ditahan di Kazakhstan oleh satu badan khas security dekat Kazakhstan kerana mereka menganggap kami bahawa teroris. Jadi mereka soal siasat kami selama 5 jam dengan soalan-soalan yang sangat macam-macam soalan lah.
Sementara itu, Exco Kerajaan Negeri Johor Aminul Huda Hassan berkata sambutan meriah akan turut diberikan kepada Muhammad Amir setelah tiba di kampung halaman dan pelbagai insentif turut disediakan. InsyaAllah kita akan usahakan sebagai insentif kepada Amir sebab saya rasa dalam negeri Johor beliau adalah orang yang pertama mungkin mengelilingi sebahagian daripada dunia ini secara berbasikal walaupun berkumpulan sebab ini yang pertama, jadi mungkin kita akan usahakan untuk dapat sesuatu yang terbaik untuk dia lah. Ketiga-tiga pengembara yang hanya berkenalan di laman sosial Facebook akan diraikan dalam pelbagai majlis dan turut merancang untuk melakukan pengembaraan ke Korea dan Jepun penghujung tahun ini. Babaran itu menutup Nasional 8 edisi Ahad 28 Mei. Kepada umat Islam, selamat menunaikan solat tarawih. Dengan itu, Assalamualaikum. Dan sayangi Malaysiaku.